Welcome back to another episode of Babel Studio. Video kali ini kita akan menceritakan tentang satu ilmu hitam yang sangat-sangat mengerikan, dan dia ni adalah satu ilmu hitam yang terlarang dekat Indonesia. Even orang Indonesia pun sebenarnya banyak yang tak tahu tentang kewujudan ilmu ni. So without wasting any time, let's talk about Swangi. Ilmu hitam adalah benda yang biasa kita dengar dalam masyarakat kita. Bukan sahaja dekat Malaysia, tapi ilmu hitam ni sangat-sangat famous dekat negara jiran kita, iaitu Indonesia. Kalau kita cek, ada banyak sebenarnya jenis-jenis ilmu hitam ni. Ada ilmu penunduk, ada ilmu pengasih, santau, lepas tu ada macam-macam lagi lah. Tapi kesemua ilmu ni menggunakan cara yang sama, iaitu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So sebagai orang Islam, that's why ilmu hitam ni dilarang untuk kita mengamalkannya. Kalau kita buat, boleh jatuh hukum syirik, dan dosa syirik tak diampunkan oleh Allah. Kalau tak diampunkan oleh Allah dosa tu, so jawab dia apa? Neraka untuk selama-lamanya, guys. Dalam banyak-banyak ilmu hitam ni, ada satu ilmu hitam yang jarang kita dengar, dan ilmu ni sangat-sangat bahaya, guys. Bukan sahaja dia membahayakan orang lain, tapi dia juga membahayakan si pengamal ilmu ni. Dan ilmu itulah yang dipanggil sebagai Swangi. Swangi ni aku tak pernah dengar lagi lah dekat area-area Malaysia. Orang-orang Malaysia cerita pasal Swangi ni, tapi aku dengar cerita ni daripada orang Indonesia. Lebih tepat lagi dekat Yapen Utara dan juga Yapen Barat, yang majoritinya adalah suku Papua. Dahsyat tak dahsyat lah ilmu ni, sampaikan orang yang duduk dekat sana sangat-sangat takut untuk bercakap pasal benda ni. Even diorang tengah lepak-lepak dengan kawan-kawan ataupun mengopi sekalipun. Sebab apa? Sebab kalau diorang cerita ataupun berani untuk buka cerita pasal Swangi ni, taruhannya adalah nyawa dia sendiri, guys. Swangi dalam bahasa Indonesia lebih dikenali sebagai burung hantu, tapi bagi suku Aru dan suku Belu, Swangi ni membawa maksud roh jahat yang berterbangan mencari mangsa, iaitu manusia. Di Indonesia Timur pula, Swangi ni merujuk kepada dukun atau orang yang mengamalkan ilmu Swangi. Maksudnya orang yang pakar dalam ilmu Swangi dipanggil Swangi, dan berdasarkan kepercayaan setempat, orang yang mengamalkan ilmu Swangi ni ada kemampuan untuk menyerang orang lain dengan menggunakan jasad kuntilanak. Dekat Malaysia, kuntilanak ni kita panggil Pontianak ke Langsui, macam tu lah. Aku pun tak berapa pasti. Selalunya mangsa kepada ilmu Swangi ni pengakhirannya adalah kematian, guys. Bukan sahaja ilmu Swangi, tapi mana-mana sahaja ilmu hitam, kesan dia adalah mati. Dan kematian mangsa ni kadang-kadang punca dia langsung tak masuk akal. Tak boleh brain langsung dia punya punca. Sehingga kan dari sudut medical, dari sudut sains pun tak dapat nak explain apa punca kematian orang ni. Kita tengok orang tu elok je kan, kita jumpa dia tak ada masalah, boleh bercakap. Tiba-tiba dia jatuh sakit, bawa pergi jumpa doktor, tak boleh detect sakit apa, tak ada apa-apa, clear. Dan mangsa tu bila balik rumah, dia start lah muntah-muntah darah, keluar paku lah, macam-macam semualah, tak boleh bangun. Dan kita tahu tiba-tiba mati macam tu je. Bila kita investigate lebih dalam, rupanya mangsa ni mati disebabkan disihir oleh orang. Nak menguasai ilmu Swangi ni bukan satu perkara yang mudah, guys. Antara syarat-syarat dia adalah orang tu kena bersedia untuk mengorbankan salah seorang dari keluarga dia sendiri. Tak kisahlah dia nak korbankan siapa, mak dia ke, ayah dia ke, adik dia ke. Janji yang dikorbankan itu adalah dari darah daging dia sendiri, guys. Tak boleh orang lain. Kalau tak jadi benda tu. Dan kemudian dia perlu untuk menuntut ilmu Swangi ni dari orang yang pakar dalam ilmu Swangi. Dia tak boleh nak menuntut sebarang, sebab kalau dia menuntut sebarang, ilmu ni tak jadi, lepas tu boleh makan diri dia pula. Akhir sekali, yang ni part yang paling ngeri lah bagi aku. Tahap terakhir untuk menguasai ilmu Swangi ni adalah penuntut ilmu Swangi tu kena merelakan diri dia untuk dibunuh, dan kemudian mayat dia tu akan dipotong-potong menjadi bahagian-bahagian kecil, guys. Ngeri kot. Lepas tu penuntut ni akan diarahkan untuk hidup kembali. Maksudnya lepas dia kena bunuh, dipotong-potong jadi bahagian kecil-kecil, dia ada kemampuan untuk hidup balik, guys. Kalau dia tak boleh nak hidup balik, then dia akan mati macam tu je lah. Kalau yang jenis belajar main-main ataupun puak-puak yang suka skip kelas tu, memang masak lah kalau belajar ilmu Swangi ni. Mati awal lah jawabnya.
Kalau nak belajar ilmu ni, apatah lagi nak menguasai ilmu Swangi ni, jiwa kena kuat guys. Kalau tak kuat, silap-silap boleh sakit jiwa kot. Boleh jadi gila. Kau tengok diorang punya tahap untuk menguasai ilmu Swangi ni macam mana. Memang tak masuk akal. Lepas tu bila dah graduate jadi Swangi, kau nak hantar barang dekat orang, kau nak celakakan orang. So apa yang Swangi ni akan buat? Swangi ni dia akan hantar benda, ataupun benda tu kita panggil sebagai santau lah. Senang. Dia nak hantar santau dekat orang tu. So pengamal Swangi ni dia akan pastikan arah angin untuk menuju ke rumah orang tu. Kalau dia tak pandai baca arah angin, ataupun dia silap baca arah angin, santau yang dia nak hantar tu, atau apa saja benda lah yang dia hantar tu, atas tujuan untuk celakakan orang tu, benda tu boleh datang balik dekat dia guys. Dan akhirnya bukan orang yang nak disantau tu kena, tapi pengirim santau tu pula yang kena. Tak kenanya macam tu. Pengamal ilmu Swangi ataupun Swangi ni, dia makan juga, tapi makanan favourite Swangi ni adalah daging korban dia tu. Bukan daging korban raya haji yang kita potong lembu, potong kambing tu, bukan. Daging korban yang aku maksudkan ni adalah daging korban mangsa yang dia santau. Dan Swangi ni dia makan daging mangsa tu untuk menguatkan lagi ilmu hitam dia. Macam cerita Sumanto, si pemakan daging. Aku pernah cerita pasal benda ni. So, sekarang ni macam mana ilmu ni boleh wujud? Daripada mana datangnya perkataan Swangi ni? Di sebelah timur Indonesia ada sebuah mitos yang menyatakan cerita Swangi ni berasal dari kisah seorang nenek yang tinggal dekat belah-belah sana lah. Nenek ni dia sangat dengki dengan jiran dia guys. Setiap kali jiran dia keluar pergi memancing, jiran dia ni akan dapat banyak ikan-ikan besar. So, disebabkan oleh benda tu, nenek ni dia pergi masuk ke dalam hutan dan kemudian dia pergi bertapa. Dia pergi memuja satu pokok besar dekat dalam hutan tu. Nenek ni dia puja pokok tu dan berharap penunggu pokok tu akan bagi ilmu terlarang dekat dia. Selepas 40 hari lebih kurang macam tu, akhirnya nenek ni baliklah ke rumah dia dalam keadaan dia sangat-sangat yakin yang dia dah menguasai ilmu hitam dari penunggu pokok besar tu. Dan bila tibanya malam hari, dia pun buatlah ritual untuk membalas dendam pada jiran dia tu. Padahal jiran dia ni tak buat apa-apa pun. Yang dia nak balas dendam tu kenapa kan? Tapi malangnya nenek tu aku tak tahulah dia tersalah baca mantra ke, ataupun dia tersalah amal ilmu yang dia dapat tu. Akibat dia nenek ni mati dalam keadaan seorang pun tak tahu punca nenek ni mati sebab apa. So dari sinilah masyarakat setempat menganggap yang nenek ni dia dah salah belajar ilmu hitam, dan ilmu tu makan diri dia balik guys. Selepas dari itu, kampung tu selalu sangat-sangat ternampak sosok nenek tu merayau-rayau dekat dalam kampung tu. Dan diorang percaya itu adalah roh nenek yang merayau-rayau mencari mangsa dalam kampung tu. Dan roh nenek itulah yang dipanggil Swangi. Ada juga cerita lain asal ilmu Swangi ni terkait dengan sebuah pulau di Indonesia. Nama pulau tu sebenarnya Pulau Maupora yang terletak dekat barat daya Maluku. Tapi berdasarkan pengamal ilmu mistik dekat belah-belah sana lah, pulau ni dikenali sebagai Pulau Swangi. Sebab pulau ni jadi tempat untuk orang-orang memuja iblis dalam melakukan ritual pemujaan diorang. Dekat pulau ni diorang cakap ada satu istana, dan istana tu tak boleh dilihat dengan mata kasar guys. Hanya orang yang ada ilmu sahaja dapat melihat kewujudan istana tu. Dan dikabarkan dekat situlah berkumpulnya para penuntut ilmu Swangi, dan diorang ni akan menjalankan ritual pemujaan diorang dekat situ. Nak kenal orang yang ada Swangi ataupun Swangi tu sendiri macam ni, bagi kita orang awam memang susah sangat-sangat kita nak cam sama ada orang tu ada ilmu Swangi ataupun orang tu sendiri adalah Swangi. Dikabarkan rupa bentuk asal Swangi ni adalah bermata merah dan mempunyai taring. Dan ada juga orang yang nampak dia macam seekor haiwan buas. Haiwan buas yang mana wallahualam aku tak tahu. Cuma masalah dia sekarang ni, orang yang ada ilmu yang tinggi sahaja yang boleh melihat rupa asal orang yang mengamal Swangi ni. Kalau macam aku ni yang tak ada ilmu, ataupun macam kita semualah yang tak ada ilmu ni, kita akan nampak orang tu macam orang biasa. Macam mana kau tengok kawan kau, macam tu lah kau akan nampak dia. Kau tak akan nampak macam mana ciri-ciri yang aku cakap tadi. Ada jugalah orang cakap kalau nampak ada bola api yang melayang dekat atas rumah ataupun dekat atas atap, dia keliling macam tu, itu maksudnya adalah Swangi dekat dalam kampung tu. Ataupun kita tengah lepak-lepak dengan kawan kita, relax tengah minum kopi, sembang pasal bola, tiba-tiba kita tercium bau binatang kuskus. Binatang kuskus ni dia macam beruang tapi dia kecil sikit lah. Dan binatang ni banyak dekat Sulawesi, Indonesia. Kalau tercium bau binatang tu, maksudnya dekat area situ adalah Swangi. Silap-silap salah seorang daripada kawan yang lepak dengan kita tu, dia tu lah Swangi.
Sebenarnya guys, ada banyak lagi cerita pasal Swangi ni, tapi aku tak berniat lah untuk teruskan cerita ni sebab aku sendiri pun tak berapa berani sebenarnya nak cerita pasal cerita-cerita seram ni. Tapi yang kita semua kena akui, ilmu hitam dan juga pengamal ilmu hitam ni memang betul-betul wujud dalam masyarakat kita. Apatah lagi bila kita ni duduk dekat dalam area Nusantara, memang banyak sangat-sangat cerita mistik pasal ilmu hitam ni. Punyalah banyak cerita pasal ilmu hitam ni sampaikan dia tu dah jadi sebati dengan telinga kita. Selalu je kita dengar pasal orang kena santau, orang kena kacau dengan makhluk-makhluk halus, orang mati sebab kena sihir, kan? Biasa kan kita dengar. Sebagai orang Islam, kita wajib percaya yang Allah itu ada dan kematian itu benar, dan kita semua ni akan melalui kematian tu guys. Tak ada sesiapa pun yang akan terkecuali. Dan di atas sana kita akan dipersoalkan tentang apa yang kita buat dekat atas dunia ni guys. Salah satu dosa besar yang Allah tak ampunkan kalau kita buat adalah mensyirikkan Allah. Ilmu hitam kalau kita tengok, yes, memang terang-terang ilmu tu mendorong manusia untuk mensyirikkan Allah. So jangan buat guys, jangan amalkan pun. Cerita tak habis dekat situ guys. Sebab pasal ilmu hitam dekat Indonesia ni ada cerita yang lebih menarik dari cerita Swangi ni. Pada tahun 1998 ada satu tragedi yang berlaku di Indonesia semasa pemerintahan Presiden Suharto, yang mana beliau ni melancarkan satu operasi untuk menghapuskan dukun santet. Santet ni dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Melayu kita panggil ilmu sihir. So basically operasi ni bertujuan untuk menghapuskan dukun yang mengamalkan ilmu hitam dekat Indonesia. Dan cerita ni directly aku dapat daripada orang Indonesia sendiri. Dia cerita dengan aku apa yang berlaku dekat Indonesia pada masa tu. Sangat menarik cerita dia dan jaranglah aku dengar orang cerita pasal cerita ni. Tapi semua benda tu aku tak berniat pun nak cerita sekarang. Nantilah aku tak sure bila. InsyaAllah aku akan cerita juga cerita ni pada korang. Tapi buat masa ni apa yang aku nak share dekat korang adalah pasal cerita Swangi ni sahaja. Mungkin ada di antara korang yang lebih banyak tahu pasal ilmu Swangi ni. Korang boleh share dekat komen bawah. Nanti kita boleh baca sama-sama. Tapi jangan ajar pula lah macam mana nak jadi Swangi ni. Yang itu memang aku tak nak kan. Takut So guys, until next time, I see you at the next video. Thank you very much sebab korang support Bebel Studio. Assalamualaikum.